Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه أجمعين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita dapat menyambung ataupun kita sambung lagi bacaan buku ataupun kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada jilid yang kelima, kitab terjemahan. Dan kita pada muka surat 363 muka surat 363. Okey, maknanya buah-buahan ya. Kenaan buah-buahan yang boleh dijadikan sebagai ubat. Dia kata yang ke-13, yakni buah tin. Buah tin ni maksudnya kita kenal lah, ya. Kat tempat kita pun ada tumbuh ya buah tin ni. Itu kerana buah tin ini tidak terdapat di kota Hijaz dan Al-Madinah, tak ada, maka tidak ada hadis yang menyebut buah ini. Kerana tanah tempat tumbuhnya buah ini berlawanan dengan tanah tempat tumbuhnya pokok kurma. Akan tetapi Allah pernah bersumpah atas nama buah ini dalam Al-Quran, yakni surah Wat-Tin, surah At-Tin, yakni Wat-Tin wa Zaitun. Kerana buah ini banyak mengandung khasiat dan kegunaan. Yang benar bahawa buah yang disebut dalam Al-Quran adalah yang dikenal hingga kini sebagai buah tin. Buah tin, Baik. Sifatnya panas. Apakah lembap atau kering? Panas lembap atau panas kering? Ada dua pendapat. Yang terbaik adalah yang berwarna putih. Ya, yang terbaik sekali buah tin yang warna putih, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Masak hingga ke kulitnya. Buah tin berkhasiat menghilangkan batu ginjal dan batu kencing. Ini batu karang lah. Sama ada batu di buah pinggang ke, batu di pudi kencing ke, dia dapat pecah batu tadi. Bisa juga sebagai bahan anti racun. Anti racun kan, buah tin. Termasuk buah yang paling tinggi gizinya. Vitamin dia apa semua khasiat dia kan. Berguna juga untuk mengatasi sakit tenggorokan. Sakit di tenggorok kita ni kan sakit. Dia bermanfaat untuk tu. Dada dan juga bronkus. Bronkus ni dia. Bronkus ni maksudnya saluran udara dalam salur pernafasan, laluan. Bronkus ni laluan salur udara dalam salur pernafasan yang mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Dia bercabang-cabang ke dalam tiub. Maksudnya dia masuk dalam tiub yang lebih kecil. Itu dia. Ini khasiat buah tin lah. Bisa berkhasiat mencuci liver dan limpa. Dia boleh cuci kita punya limpa kita dan juga hati kita. Cuci hati. Membersihkan dahak yang terbawa ke lambung. Dahak kita kan yang masuk dalam perut tu, dia bersih, dikeluarkan. Serta memberikan suntikan gizi yang cukup banyak pada tubuh. Hanya saja buah ini bisa menimbulkan kutu di kepala bila dimakan terlalu banyak. Kita rasa gatal ke kepala kita, jadi kutu di kepala kalau makan banyak-banyak buah ni. Jadi buah tin. Jadi bukan semuanya semua mana yang boleh makan banyak-banyak macam tu kan. Buah tin yang kering berguna bagi saraf.
bila dimakan dengan buah badam dan buah pala. Ni kita kenal ni buah badam kan. Buah pala kita kenal, makan sekali dengan buah tin. Dia bagi manfaat untuk berubat sakit saraf. Galenius menandaskan, yang mengatakan bila dimakan bersama dengan buah badam dan buah ru, kan? Ru ni buah macam mana? Kalau saya Google, dia tulis dalam bahasa sains dia, Ruta chalepensis. Chalepensis ni maksud dia CHALEPENSIS. Itulah bahasa. Inilah bahasa perubatan, bahasa ni bahasa moden, bahasa sains. Okay? Selama tidak mengonsumsi racun mematikan, selama dia tak, orang tu tak makan racun mematikan, jadi buah ni boleh membantulah. Makan dengan buah badam, dengan buah pala. Okay? Sangat baik sekali dia tu. Berkhasiat menjaga tubuh daripada berbagai unsur berbahaya. Diriwayatkan daripada Abu Darda bahawa ia pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW sepiring buah tin. Beliau berkata, makanlah. Maka Abu Darda ikut memakannya bersama beliau. Beliau SAW bersabda, kalau aku katakan bahawa ada buah yang turun dari syurga, pasti ku pastikan inilah, ya, dia kata buahnya. Kerana buah syurga itu tidak berbiji, kata Nabi SAW. Makanlah kerana buah ini bisa mengatasi penyakit ambeien, yakni buasir. Ambeien maksudnya dalam bahasa kita dipanggil buasir. Dan berguna mengatasi penyakit encok, ini penyakit gout. Sakit gout boleh makan, bagus. Gout. Kan? Ini dia. Baik. Namun keabsahan riwayat ini masih dipertanyakan. Okay? Okay, tengok di sini. Nama Sarah lah. Daging buah ini adalah yang terbaik. Isi dia lah. Kerana dapat memancing haus, tetapi juga mampu meredam rasa haus apabila kahak ini jadi masin. Kahak dia masin, tekak jadi kering lah. Berkhasiat juga mengubati penyakit batu kronis. Penyakit batu di pundi kencing atau buah pinggang kan. Memperlancar buang air kecil, membongkar sumbatan pada liver dan limpa, serta berguna untuk ginjal dan kandung kencing. Bila diambil dengan cara dikunyah, akan bermanfaat secara ajaib untuk membuka saluran makanan, terutama sekali bila dicampur buah badam dan pala. Namun amat tidak baik sekali bila dicampur dengan makanan-makanan yang berat. Kata dia ni, makanan ringan dia. Strawberry putih mirip dengan buah ini, hanya kandungan gizinya lebih sedikit dan agak berbahaya untuk lambung. Kalau buah strawberry ni kan, dia kurang sikit lah darjat daripada buah tin ni, dan dia berbahaya sikit untuk lambung kita, pinggang kita. Kemudian talbinah, tajin, gandum. Baik, telah dijelaskan sebelumnya, artinya adalah jenis tajin dan gandum dari gandum yang sudah ditumbuk. Itu dia, talbinah ni. Sehingga membentuk seperti gulai atau bubur. Ramai juga yang telah menjelaskan bahawa bagi kalangan penduduk Hijaz, makanan ini lebih baik daripada air tepung yang belum ditumbuk. Ini manfaat untuk ahli Hijaz ni. Min ma'i syair al-sahih, daripada air gandum, air bali yang sahih ni. Habis dah huruf ba tadi kan. Huruf ta. Lagi pergi huruf sa pula. Huruf sa kan. Sa yani yang ke-15, salju, yani ais lah. Ais. Diriwayatkan secara sahih daripada Nabi SAW bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Ini diajar untuk kita baca doa ni dalam doa istiftah kan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Kan? Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Ini doa istiftah. Ya Allah, bersihkanlah diriku dengan air, ais dan embun. Ini doa. Baik, masalah fiqih yang terkandung dalam hadis ini adalah bahawa penyakit itu dapat diubati dengan intinya, dengan yang berlawanan dengannya. Gitu. Kotoran atau daki memiliki sifat panas membakar, sehingga harus diantisipasi dengan ais. Disejukkan dengan ais, embun atau air dingin. Tidak boleh dikatakan bahawa air panas itu bisa membersihkan kotoran, lebih baik, kerana air dingin mengandungi unsur membekukan dan menguatkan tubuh, dan itu tidak terdapat dalam air panas. Kotoran itu sendiri menimbulkan dua pengaruh, daki dan kesat. Seharusnya ada pengaruh itu diantisipasi dengan zat yang dapat membersihkan dan memperkuat jantung. Disebutkannya air dingin, ais dan embun merupakan isyarat terhadap dua hal tersebut. Sunnahnya minum air yang sejuk lah, tidak minum air yang panas tadi kan. Sunnahnya minum air yang sejuk. Dia kata ais tentu saja berunsur dingin, ya. Itu menurut pendapat yang benar. Salah jika orang mengatakan bahawa ais berunsur panas. Kan? Memang kerancuan itu muncul kerana munculnya makhluk hidup dalam ais. Itu bukan merupakan indikator bahawa ais itu panas. Kerana makhluk hidup yang juga bisa muncul dengan buah-buahan berunsur dingin. Bahkan juga dalam cuka ada bakteria fermentasi. Adapun alasan kenapa bisa mengundang haus, kerana ais mengundang panas, bukan kerana unsur panas yang ada dalam ais itu sendiri. Jadi maknanya, ialah kalau dalam sunnah ni makan ni ialah makan yang tidak panas. Minum teh pun teh tidak panas lah, tapi itu yang sedapnya kita kan. Ini ais bisa membahayakan lambung dan saraf. Ais ni boleh rosak kita perut dan saraf kita, ais ni. Bila seseorang sakit gigi, kena panas tubuh berlebih, bisa diredakan dengan ais. Mana ya? Kita ambil ais letak atas badan dia. Tak celah ketiak dia apa semua tadi kan. Bunga air batu. Sampai turun suhu panas badan dia tadi. Itu. Bila seseorang sakit gigi kerana panas tubuh berlebih, bisa diredakan dengan ais. Diredakan dengan ais. Habis masuk di situ huruf sa. Sa yakni saum, mana bawang putih. Wujudnya mirip dengan bawang merah. Bawang putih ni maknanya mirip-mirip dengan bawang merah lah, cuma dia warna putih kan. Dalam hadis disebutkan barang siapa hendak makan kedua benda ini, hendaknya dimasak dengan sempurna. Kan. Hadis dalam Muslim kan. Dimasak dengan sempurna, dengan goreng-goreng lah sampai hilang bau dia, sampai datang bau wangi, kan. Begitu juga nak rebus tadi sehingga hilang bau dia. Hendaknya dimasak dengan sempurna. Bawang putih, Rasulullah SAW pernah diberi hidangan makanan yang mengandung bawang putih, namun beliau mengirimkan kembali makanan itu kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukainya sehingga memberikannya kepadaku? Beliau menjawab, sungguhnya aku senang bermunajat, memanjatkan doa kepada yang tidak mungkin, atau bermunajat kepadanya bila aku memakan makanan itu. Ini dia. Ini perbuatan sahabat radhiyallahu anhu, Abu Ayyub Al-Ansari. Ya?
Baik, demikianlah barang bawang putih bersifat panas. Memang panas sungguh lah kan. Kalau kita kupas, kita letak ke lidah kita, kita potong tak ke lidah, kita rasa macam nak mencur lidah kan. Panas dia macam gitu. Hingga dia panas dan kering hingga tingkatan 4, keempat, darjah yang keempat. Bisa memberi kehangatan tingkat tinggi dan bisa juga mengeringkan secara optimal, dan berkhasiat untuk orang-orang yang kedinginan dan untuk orang yang memiliki masalah dengan pencernaannya kerana unsur dahak. Dan demikian juga untuk orang yang nyaris terkena sembelit. Ni dia boleh guna bawang putih. Bila sebut kata kena bawang putih sembelit ni, saya teringat ada seorang kawan. Ayah dia ni kena buasi. Jadi maknanya dia buat makanan tadi, dia buat dengan ubat dengan bawang putih. Makan bawang putih kan. Akhirnya sampai tempoh masa tu jumpa doktor. Dia jumpa doktor cek tengok apa. Doktor suka lah. Doktor suka. Jadi maknanya bahawa apa nama, dia punya bawasir dia tu dah kering. Maksudnya masuk ke dalam. Dan sebab khasiat bawang putih ni. Banyak khasiat bawang putih ni kan. Itu. Dia kata bawang putih juga bisa mengeringkan sisa sperma, membuka sumbatan serta mengurai angin duduk, membantu metabolisme makanan, menghentikan dahaga, melapangkan perut. Banyak khasiat dia ni, bawang putih ni. Memperlancar air seni, air mani lah. Membantu mengobati sengatan binatang berbisa serta berbagai jenis inflamasi dingin. Bisa digunakan sebagai pengganti koyo. Ini dia kan. Bila ditumbuk, dia akan dijadikan pembalut untuk mengobati luka akibat gigitan ular berbisa atau kelajengking. Akan berkhasiat sekali. Tumbuk, buat dijadikan pembalut. Bahkan bisa mencabut racunnya, menghangatkan tubuh dan menambah panas badan, menghilangkan dahak. Ini. Kemudian menghilangkan gas atau angin dalam perut kan. Perut kita ni kan ada gas, ada angin kan, tak nak tidur dan sebagainya. Tu. Dan membersihkan tenggorokan. Bisa juga menjaga kesihatan badan secara umum. Berguna untuk menjaga dari bahaya air yang sudah berubah bentuknya. Dan menyembuhkan batuk kronis. Ini bawang putih ni kan. Ramai orang batuk hari ni. Ramai orang batuk. Guna bawang putih ni. Dia kalau dia pasal dia untuk neutralkan air yang tercemar pun boleh di sini kan. Tak tahulah kadar dia macam mana, bilangan dia. Bila dimakan dalam keadaan mentah, yang dimasak atau setidaknya dibakar, bisa berguna mengubati penyakit dada kerana hawa dingin. Kan bagi orang dia tak tahan apa nama, penyaman udara ni, dia sakit dada. Dia boleh mengubati penyakit dada. Menghilangkan sumbatan pada tenggorokan. Tenggorok ni kan, leher ni kan, sumbat makanan. Bila ditumbuk, dicampur dengan cuka garam dan madu, kemudian dibalurkan pada bahagian gigi geram yang sudah keropos, reput lah, sudah reput. Bisa langsung merapuhkan dan menggugurkannya. Gigi tadi. Bila dibalurkan pada gigi yang sakit, akan bisa meredakan sakitnya. Ini bawang putih ni, khasiat dia. Bila 2 swing bawang putih dicampur, 2 ulas lah, 2 ulas. Bawang putih dicampur, ditumbuk, kan? Dicampur dengan air dan madu, bisa juga menghilangkan dahak dan cacing. Bahkan bila dibalurkan pada panu juga berkhasiat menghilangkannya. Ini dia. So, bawang putih. Okey. Ini boleh besar kan. Okey, awak tu pasal pasar.
يمضغ على ورق السذاب. Okay. Okay. 17 roti gandum dengan kuah. Okey. Okey. Di antara efek sampingnya bawang putih ni kata adalah dapat menyebabkan pusing. Kan? Berbahaya bagi otak dan mata. Ini keburukan dia lah. Melemahkan pandangan mata dan stamina. Menyebabkan rasa haus dan membangkitkan penyakit kuning. Oh. Ini efek dia. Makan banyak-banyak kan. Menimbulkan bau mulut. Untuk mengantisipasinya, kunyah saja daun ru. Daun ru ni daun ru. Saya tengok daun ru tu apa. Daun ru. Warakah. Daun riu. Baik, terusnya sarid. Ini roti gandum dengan daging kuah. Sarid. Ni Nabi SAW suka makan sarid ni. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, Fadlu Aisyah 'ala nisa'i, kelebihan Aisyah di atas segala wanita, kafadli saridi 'ala sa'iri ta'am, seperti kelebihan makanan ni di atas seperti kelebihan sarid ni di atas segala makanan yang lain. Itu beza. Kan, kelebihan Aisyah di atas segala wanita seperti mana kelebihan sarid di atas segala jenis makanan. Mana sarid ni yang terbaik lah. Begitu. Baik. Sabda Nabi SAW, Fadlu Aisyah 'ala nisa' kafadli saridi 'ala sa'ir at-ta'am, macam tadi. Meskipun termasuk makanan gado-gado, ini makanan sahabat-sahabat kita dari Indonesia kan. Sarid terdiri daripada roti dan daging. Roti adalah makanan pokok terbaik, dia kata. Sementara daging adalah rajanya lauk pauk. Kalau kedua jenis makanan dengan lauknya itu dikombinasikan, tidak ada lagi yang melampauinya. Sarid. Maksud tidak ada lagi yang melampaui, tidak ada lagi yang dapat challenge dia ataupun menandingi dia. Kalangan medis masih berbeza pendapat. Mana di antara roti dengan daging yang lebih baik? Maksudnya mana? Kan? Kata saintis ni. Medis, kalangan medis masih berbeza pendapat. Mana di antara roti dengan daging yang lebih baik? Mana tu yang lebih baik? Yang benar bahawa hajat manusia kepada roti lebih umum dan lebih banyak. Ya, maksudnya hajat lah. Sementara daging lebih tinggi nilainya dan lebih baik. Daging lebih menyerupai aura badan dibandingkan dengan materi lain. Daging adalah makanan para penghuni syurga. Walahmi tayrin kan, daging burung. Kepada mereka yang meminta sayuran, mentimun, kacang-kacang, kacang adas dan bawang merah, Allah berfirman, Atastabdiluna alladhi huwa khair, Atastabdiluna alladhi huwa adna
billadhi huwa khair, kata Allah kepada mereka, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Kemudian ada kita banyak kalangan ulama salaf. Ulama salaf ni ulama generasi awal lah, yang beranggapan bahawa kata fum, ini kacang adalah ayat di atas, artinya adalah hintah. Jadi ayat itu merupakan dalil bahawa daging itu lebih baik daripada gandum. Wallahu a'lam. Ini dapatan daripada Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita pergi pula kepada huruf jim. Jim. Jim yakni jumar, jimmar. Mana jimmar? Jantung pokok kurma. Jim, jimmar. Okey, ini pokok kurma, dibelah-belah pokok kurma kan. Dia ambil yang putih tengah tu. Macam orang kena ada punya umbut tengah tu kan. Kalau dekat apa nama? Kita panggil macam pisang. Pokok pisang. Kita belah pokok pisang tu, kita koyak dalam dia tu, kita keluarkan sejenis macam batang lembut warna hijau tu kan. Itulah dia. Ini kita panggil qalbu syajar, jantung pokok tadi. Jumar ataupun jimmar dalam bahasa Arab itu tulis jimmar. Baik, ala kulli hal tuan-tuan pun, dan Rasulullah bersabda, sungguhnya ada pohon yang menyerupai seorang muslim yang duanya tidak pernah jatuh. Jadi pokok kurma kan, pokok kurma diibaratkan seperti seorang lelaki muslim yang teguh kan, yang kuat. Daun dia mana dia bermanfaat pada seluruh apa yang ada padanya pokok tadi. Contohnya kita panggil daun dia boleh dibuat bumbung, atap kan. Tiang dia boleh buat tiang. Pokok ada, batang pokok tu boleh dibuat tiang. Itu banyak manfaatnya. Baik, dia kata di sini jumar ataupun jimar ni memiliki sifat dingin, sejuk dan kering pada tingkat pertama. Sejuk sungguh ni. Bukan sejuk main-main, sejuk sungguh ni. Berkhasiat menyembuhkan koring, jadi gatal, garu, gatal lah. Berguna juga untuk menghentikan darah mengalir. Ni jumar ataupun jimar ni kan, akar apa nama ni dia panggil apa? Jantung pokok kurma yang dalam tu. Dia memiliki sifat dingin dan kering pada tingkat pertama. Berkhasiat menyembuhkan koring yang gatal lah, gatal. Berguna juga untuk menghentikan darah mengalir, sakit perut, sakit kuning, serta darah tinggi. Kadar enzimnya juga lumayan. Bisa memberikan suntikan gizi ringan, hanya agak lambat dicerna. Dia lambat dicerna lah, dihadamkan. Pokok kurma seluruhnya memang bermanfaat. Oleh itu Rasulullah SAW mengumpamakan pokok itu sebagai seorang muslim kerana banyak mengandungi manfaat dan kegunaan. Ini pokok jumar atau pokok jimmar. Kemudian yang ke-19, dalam As-Sunan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW pernah diberikan keju daripada Tabuk. Keju yang datang daripada Tabuk itulah. Beliau meminta pisau. Nabi SAW minta pisau. Membaca bismillah dan memotong keju tersebut. Dibaca bismillah dan Nabi potong keju tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Para sahabat di Syam dan Iraq juga biasa memakannya. Ini keju ni kan. Okey. Keju yang basah dan tidak bergaram amatlah baik untuk lambung. Lambung ni perut kita lah kata sini. Lambung ni perut. Keju yang tidak bergaram tu. Kalau kita pergi pasar raya kita beli keju kan. Mana cari yang tak ada. Itulah. Garam.
Ini yang apa nama, keju yang basah dan tidak bergaram amatlah baik untuk lambung perut kita lah. Amat mudah tersuplai ke seluruh anggota organ tubuh. Dia banyak pergi dengan cepat ke seluruh anggota tubuh. Yang bergaram atau yang asin lebih sedikit nilai gizinya daripada yang basah. Okay. Jadi maknanya kena cari yang kering lah. Yang bergaram atau yang asin. Yang masin tu kan, yang lebih sedikit nilainya daripada yang basah. Kurang baik untuk lambung, berbahaya untuk usus. Bahkan yang sudah agak lama disimpan akan membuat sakit perut. Ni jubun ataupun keju ni. Demikian juga dengan keju bakar, berguna mengubati koreng dan mencegah mencerit. Kan? Maksud mencegah apa nama, ubat gatai. Gatai tak duduk ni kan, gatai sana gatai sini. Itu mencegah perut kita daripada ishal ataupun cirit-cirit tadi. Itu. Baik, sifatnya dingin dan lemah. Sifat dia dingin dan lembab. Bila dikonsumsi setelah dibakar, so dimakanlah setelah dibakar, lebih baik untuk pencernaan. Maksudnya gini, dijubun ni kan, dibakar dulu, baik untuk pencernaan. Kerana bakaran api bisa memperbaiki struktur dan teksturnya, serta memperlunak esensinya, memperbaiki rasa dan aromanya. Keju lama bersifat panas dan kering. Keju lama ni bersifat panas dan kering. Bila dibakar akan lebih baik juga, kerana esensinya semakin lembut dan efek sampingnya bisa lenyap. Kerana bakaran api membawa beberapa macam zat yang juga bersifat panas dan kering seperti serta sesuai dengan keju. Keju asin, jadi keju yang masin lah, yang garam banyak tu, bisa menguruskan badan. Maknanya kan, kita makan keju yang masin tu boleh badan jadi kurus lah kan, badan boleh jadi kurus, menyebabkan munculnya batu ginjal. Dia juga boleh menyebabkan munculnya batu dalam ginjal kita dan kandung kencing. Tidak baik pula untuk lambung. Bila dicampuri dengan bahan-bahan pelunak, justru lebih tidak baik lagi, kerana semakin mempelancar masuknya keju tersebut ke lambung. Ada dia. Ini apa nama? Yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang perkara yang bermanfaat lah, daripada buah-buahan dan sebagainya. Keju kan, begitu, jantung kurma. Tidak, kita tak tahu. Kerana bakaran api bisa memperbaiki struktur dan teksturnya serta memperlunak esensinya, memperbaiki rasa dan aromanya. Keju lama bersifat panas dan kering. Ini keju dia kata, keju lama bersifat panas dan kering. Bila dibakar akan lebih baik juga, kerana esensinya semakin lembut, kan? Bentuk semakin lembut lah. Dan efek sampingnya bisa lenyap, kerana bakaran api membawa beberapa macam zat yang juga bersifat panas dan kering serta sesuai dengan keju. Keju asin bisa menguruskan badan, menyebabkan munculnya batu ginjal. Keju yang masin ni, dan kandung kencing, pundi kencing. Tidak baik pula untuk lambung. Tak baik untuk lambung lah ni. Bila dicampur dengan bahan-bahan pelunak, bahan-bahan pelunak ni bahan percaya dia lah, justru tidak lebih baik, kerana semakin memperlancar masuknya keju tersebut ke lambung. Ini bicara tentang keju. Kemudian kita tengok kepada huruf ha. Ha yakni hinna. Hinna yakni inai. Orang makan ke? Jadi maknanya hinna ni, telah diriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan inai ini pada pembahasan terlalu terdahulu. Dah sebut dah tentang hinna ni kan, inai ni, sehingga tidak perlu lagi diulang. Di sini banyak khasiat yang kita dah baca dulu tentang hinna ataupun inai.
Baik, kemudian huruf H lagi. Habbatus sauda. Ni masyhur lah ni, kalau kita tak kenal habbatus sauda ni pelik lah kan. Tak boleh kata ramai semua orang kenal tentang habbatus sauda ni kan. Ataupun terjemah sebagai jintan hitam. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bihadhihi al-habbati sauda." Hendaklah kamu semua mengambil, memakan bijirin hitam ini, habbatus sauda ni. Fa inna fiha shifaan, kerana padanya ada ubat, min kulli da'i, daripada segala penyakit, illa sam, kecuali matilah. Mati yang tidak ubat. Ini semua ada ubat. Ayat tu. As-sam ni adalah kematian lah. Jintan hitam atau al-habbatus sauda ini dikenal juga sebagai Shuwainiz dalam bahasa Persia, bahasa Parsi. Disebutkan juga dengan kamun hitam atau kamun India. Al-Harbi meriwayatkan daripada Al-Hassan radhiyallahu anhu bahawa jintan hitam termasuk disebut juga khardal. Sementara Al-Harawi menceritakan bahawa jintan hitam juga disebut Al-Habbah Al-Khadra, biji hijau, serta buah Al-Butmun. Namun kedua istilah ini salah besar. Yang benar bahawa jintan hitam disebut juga Shuwainiz. Itu dia. Itu tentang jintan hitam lah. Kita baca laju je lah. Jintan hitam atau habbatus sauda, ya, tadi jintan hitam memiliki banyak sekali khasiat dia. Arti sabda Nabi SAW, ubat daripada segala penyakit. Jadi mana kita penyakit apa saja, inilah dia ubat dia. Habbatus sauda ya, ubat segala penyakit kecuali mati. Mati tidak ubat. Seperti firman Allah menghancurkan, yakni tudammiru kulli syai'in biizni rabbiha, seperti menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni segala sesuatu yang bisa hancur. Banyak lagi ungkapan-ungkapan sejenis. Jintan hitam memang berkhasiat mengubati segala penyakit, jenis penyakit dingin. Bisa juga membantu kesembuhan berbagai penyakit panas. Karena faktor temporer, jintan hitam bisa menyalurkan energi ubat dingin dan basah ke sumber penyakit dengan amat cepat bila dikonsumsi sekadarnya. Inilah dia, kan? Banyak lebar, boleh cerita. Kemudian dia kata pula di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, penulis Al-Qanun Al-Tibbi, ya, Ibnu Sina lah. Dan kalangan medis lain menegaskan bahawa jintan hitam cucuk dikombinasikan dengan za'faran dalam tablet. Ini. Kerana memang energinya amat mudah menembus sasaran. Masih ada lagi kombinasi yang sejenis yang dikenal oleh para pakar industri farmasi. Tidaklah mustahil ubat panas berkhasiat juga mengubati penyakit-penyakit panas secara khusus. Kerana kita mendapati banyak jenis ubat-ubatan seperti enzoid serta berbagai bahan ubat lain yang dicampurkan dengannya untuk mengubati penyakit mata. Seperti juga sakarin dan berbagai bahan panas lain. Penyakit mata bersifat panas. Menurut kesepakatan ahli medis, belerang yang panas sekali juga berkhasiat mengubati gatal-gatal. Inilah dia disebut. Tapi dia tak sebut kaifiat. Cara macam mana? Kan? Kemudian dia kata sini, Shuwainiz sendiri bersifat panas dan kering pada tingkatan ketiga. Berkhasiat menghilangkan gas. Dia ni, Shuwainiz ni. Menghilangkan penyebab penyakit alopecia, penyakit botak. Berguna juga mengubati kusta,
Penyakit kusta. Dalam ar-rib'i, demam ar-rib'i yang disertai batuk berkahak dan sejenisnya, bisa juga membuka sumbatan, mengusir angin, mengeringkan lambung yang basah dan lembab. Kalau ditumbuk lalu dibuat adunan dengan campuran madu, kemudian diminum setelah dicampur air panas, bisa menghancurkan batu ginjal. Ni kalau kita ada batu karang ni kan, dah kita ni naik umur 50-an, macam-macam lah adanya kan. Kalau tak tiga-tiga tu sekaligus, maka dipilih. Jadi dia kata di sini, demam ar-rib'i yang disertakan batuk berdahak dan sejenisnya, bisa juga membuka sumbatan, mengusir angin, mengeringkan lambung yang basah dan lembab. Lambung yang basah, lambung ni perut lah, perut. Dia panggil lambung. Kalau ditumbuk lalu dibuat adunan dengan campuran madu, kemudian diminum setelah dicampuri air panas, ni pula bisa menghancurkan batu ginjal dan batu di kandung kencing. Batu dia akan keluar lah. Mempelancar air seni, air seni yang mana lah, haid dan ASI, bila diminum secara rutin berhari-hari, kalau dipanaskan dengan campuran cuka buah, lalu dioleskan di perut, pasti akan membunuh bakteria. Bila diadun dengan air tepung basah atau tepung yang sudah dimasak, mampu mengeluarkan cacing dengan lebih kuat. Cacing di mana ni? Berkenaan dengan rambut botak dia ni. Ia bersifat membersihkan, memotong dan menguraikan. Berkhasiat juga menyembuhkan pilek dingin. Bila ditumbuk dan diletakkan di sebuah kain lalu terus dihirup, nescaya pilek itu akan hilang. Baik, dia kata وفي الألف ثلاثة أو في ربع في الذكاء. Ini hadis kita baca terjemahan ni lah. Kita ni jadi panjang pula. Mana? Jadi dia kata di sini, bisa dijadikan mengatasi, bisa juga mengatasi influenza bila dijadikan sebagai ghurah. Ghurah ni mana kita ambil 2 shilling, saya tengok ubat lah. Dia ambil 2 shilling yang 50 sen RM1 tu kan, timbul minyak di belakang tu, digosok kan, untuk buang angin. Dia panggil ghurah. Kemudian dia kata bila dimasak dengan cuka dan digunakan untuk berkumur-kumur, berguna mengubati sakit gigi kerana kedinginan. Bila digunakan sebagai ghurah dalam bentuk tubuh, dalam bentuk bubuk, habuk ni kan, debu, berguna untuk memancing air mata yang diperlukan. Bila digunakan sebagai pembalut dicampur dengan cuka, bisa, yang boleh lah, boleh mengatasi jerawat dan kudis bernanah. Bisa juga mengubati pembengkakan kelenjar kronis, bahkan juga tumor. Ini maksudnya kelebihan dia ni. Banyak kelebihan dia ni. Itu sodak ni. Jintai hitam bahkan juga berkhasiat mengubati facial paralysis, ketumbuhan di bahagian wajah bila digunakan sebagai ghurah dalam bentuk minyak. Bila diminum kira-kira 1 gelas atau setengah gelas, bisa berkhasiat mengubati akibat gigitan tarantula. Bila dibalurkan dalam bentuk campuran dengan minyak al-habbah al-khadra,
Lalu dititiskan di telinga 3 kali, bisa mengatasi hawa dingin dan penyumbatan. Ini. Kemudian lagi huraian dia. Bismillah. Bila disangai ni maksudnya apa? Digoreng tanpa minyak lah. Ni. Lalu ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan minyak zaitun dan dititiskan di lubang hidung 3 kali atau 4 kali. Bisa berkhasiat mengatasi pilek yang disertai banyak bersin-bersin. Kalau dibakar dan dicampur dengan lilin yang dicairkan dengan minyak sausan atau minyak hal ini, lalu dibalurkan pada luka di betis setelah terlebih dahulu dibersihkan dengan cuka, berkhasiat menyembuhkannya. Itu dia. Kemudian dia kata lagi, bila ditumbuk dengan cuka lalu dibalutkan pada penyakit kusta dan panu hitam, panau. Bahkan juga penyakit hazaz berat bisa berkhasiat menyembuhkannya. Bila ditumbuk halus setiap hari, dibalurkan ke luka gigitan anjing gila. Sebahagian 2 atau 3 kali lah. Sebahagian 2 atau 3 kali olesnya. Lalu dibersihkan dengan air, pasti berkhasiat sekali. Tak tahu macam mana kita ni. Kita habatus sauda. Telan je lah. Minum air. Bila dicairkan dengan enzoid, dicampur dengan air, lalu dioleskan di bahagian bawah lingkaran perut atau dibubuhi dengan shuainiz, akan menjadi semacam balsam yang berkhasiat sekali mengatasi bawasir dan habain. Khasiatnya bahkan jauh lebih banyak daripada yang telah kita paparkan di sini. Sebaiknya dikonsumsi, dimakan vitamin ni secara rutin. 2 senduk saya 2 sudu lah. Sebagian kalangan medis menyatakan bahawa terlalu banyak mengonsumsinya bisa mematikan. Kalau makan banyak-banyak boleh mati tu. Kan? Itu sodak ni kan. Walaupun dia apa tu sodak ubat ni. Kita tengok pula harir, sutra. Sutra ni boleh jadi ubat ke? Ya. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa Nabi SAW membenarkan, memperbolehkan Zubair Al-Awwam dan Abu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menggunakan sutra kerana penyakit gatal yang mereka derita. Baik, sebelumnya juga telah dijelaskan khasiat dan kegunaan serta komposisi yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak perlu diulang di pembahasan di sinilah. Dalam kitab ni yang membincangkan tentang sutra tadi, mesti ada sebut. Kemudian huruf ni ataupun daun sadri, daun batang sadri. Tengok ya. Dia kata batang sadri ni Abu Hanifah Ad-Dinawari menyatakan huruf adalah jenis biji yang digunakan sebagai ubat. Huruf sejenis dengan sinedri darat yang diberitakan oleh Nabi. Tanaman ini disebut huruf. Sebahagian kalangan awam menyebutkan biji rasyad. Abu Ubaidah menyatakan namanya adalah sifa atau huruf. Sifa ni yang terjemah bahasa kita, dia pokok kaktus. Pokok kaktus macam tu lah. Bukan Sedut as-sabir. Sifat ni jadi pokok yang biji dia tu macam koci sikit-sikit. Tapi bukan koci lah tu. Dia pokok sifat ni. Tadi saya dah tengok lah pokok tu. Dan buah dia.
Kata Ibn Qayyim rahimahullah, saya tegaskan hadis yang disyaratkan di situ adalah hadis Abu Ubaidah dan yang lainnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda. Nabi bersabda, dua makanan apa yang mengandungi kesembuhan? Ini perasan, ini perahan lah. Perahan pohon yang pahit dan sifat. Ini perahan dia. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al-Marasil. Ini kaktus, ya. Bukan kaktus, dia buka apa nama, sejenis pokok tu lah, sifat ni. Ini kalau kita Google lah, kita Google cari dalam bahasa ni lah, tu lah tulis Lepidium sativum. Lepidium sativum maknanya itu perkataan dia. Tulis Google tu, dia akan keluar lah Lepidium. Lepidium Stavium SATIVUM sativum, gitu. Art dia kata sini, energinya adalah ada dalam suhu panas dan kering pada tingkat ketiga. Sifatnya bisa menghangatkan dan memperlembut perut, serta mengusir cacing dan kuman penyebab kebotakan. Bahkan juga mengempeskan radang liver dan limpa, meningkatkan gairah seks, menghilangkan kudis perdana dan impetigo. Ini dia khasiat dia. Kalau dijadikan pembalut dicampur dengan madu, bisa menggempiskan. Pembalut kan campur dengan madu di perut kita ni, bisa menggempiskan. Bila dimasak bersama inai, akan bisa menghilangkan kotoran di dada. Buai inai, ya. Tapi mungkin susah nak buai kecil lah. Bila diminum bisa berkhasiat melawan bis racun, serangga dan lain, serangga dan luka akibat gigitannya. Jadi bila dibakar dan asapnya dihembuskan, bisa mengusir serangga dan menjaga rambut agar tidak rontok. Tak masalah. Bila dicampur dengan tepung gandum bersama cuka lalu dibalutkan, berkhasiat mengubati irak ataupun irqun nasa, sakit pinggang, dia kata, serta mengempiskan radang. Kemudian seterusnya, saya rasa kita berhenti kat sini lah. Sambung lagi di sini, bila digunakan untuk membalut dicampur dengan air. Ini semua bahan-bahan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ubat dan makanan tunggal yang disebut Nabi SAW berdasarkan urutan abjad bahasa Arab kan. Ini yang bagus kita makan, cara kita makan macam mana untuk meraih kesihatan yang baik lah, insyaAllah. Jadi kita berhenti sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.